Al-Qudwan. Al-Qudwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran sebanyak-banyaknya pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada waktu ini kita dapat hadir ke rumah Allah ini untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat fardu Jumaat, dan kita akan mendengar khutbah. Dan insya-Allah seperti biasa dalam waktu ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan satu hadis kursi yang boleh kita ambil pengajaran dan penghayatan daripada hadis ini. Dan kita telah pun masuk dalam bulan Ramadan, yakni 4 Ramadan pada hari ini. Dan saya kira tuan-tuan di depan saya telah pun bersiap sedia sejak sebelum Ramadan. Dan bila masuk Ramadan ini, tuan-tuan telah pun memulakan pelbagai gandaan-gandaan amal soleh, yang mana sebahagian daripada amalan tersebut tuan-tuan telah pun melakukannya sebelum ini. Bila masuk Ramadan, tuan-tuan tambah, mudah-mudahan kekal menjadi amalan yang bertambah selepas Ramadan ini, insya-Allah. Jadi berhubung dengan Ramadan kali ini juga, saya bacakan juga satu hadis yang berkaitan dengan puasa, dan insya-Allah kita cuba merenung dan kita ambil manfaat daripada pengajaran hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meriwayatkan satu hadis kursi menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnah. Setiap anak Adam, setiap amalan anak-anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri, lahu untuk dirinya sendiri, illa siyam kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku dan kerana itulah akulah yang akan membalasnya. Wasiyamu junnah, puasa itu ibarat perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imra'un sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'im atyabu indallah min rihil misk. Pada hari seseorang itu berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan perkataan-perkataan kotor. Fala yarfuth, jangan sebut perkara-perkara yang kotor. Wala yaskhab, dan perkataan-perkataan kotor yang tidak sopan, yang tidak elok didengar. Wala yaskhab, jangan engkau bertengkar. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu, dan jika ada seseorang itu memaki atau berkelahi dengannya, falyaqul inni imra'un sha'im, katakanlah bahawa saya orang yang sedang berpuasa. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sha'imi atyabu indallah min rihil misk.
Demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau kasturi di sisi Allah. Walisaim farhatan, bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma, idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka puasa kerana berbuka, dan gembira ketika menemui Tuhannya kerana menerima pahala puasanya. Hadis Qudsi riwayat Syaikhan Nasa'i dan Ibnu Hibban. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau kama qala. Jadi hadis ini adalah hadis yang saya kira tuan-tuan biasa dengar, tuan-tuan biasa maklum, tuan-tuan telah pun mengimani hadis ini dengan beramal dengannya. Iaitu bila masuk Ramadan, kita pun berpuasa, dan puasa kita itu kita tidak sulam dengan kata-kata yang tidak elok. Mulut kita tahan supaya tidak memberi ataupun bercakap benda-benda yang kotor, bercakap benda-benda tak elok, ataupun menyampaikan fitnah, ataupun mengkeji orang, ataupun menghina orang, ataupun yang seumpama dengannya. Kerana orang yang berpuasa itu menahan mulutnya daripada makan. Jadi tak guna orang itu menahan mulutnya daripada makan, dalam pada masa yang sama tidak mampu menahan lidah dia untuk berkata kotor. Itu faham kita. Yang kita faham daripada hadis ini, secara asasnya orang yang berpuasa itu berpuasa mulutnya. Di mulutnya itu ada lidah, lidah yang sangat tajam. Lidah yang sangat tajam yang boleh memberikan dosa kepada orang tersebut. Lalu bila orang berpuasa, dia menghapuskan dosa dia. Kita puasa ni antara sebab dia minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita kerana kepatuhan diri kita pada Allah Ta'ala. Puasa itu perintah. Puasa dalam Ramadan itu perintah. Maka orang yang melakukan perintah itu semestinya diberi ganjaran. Dan dalam hadis ini disebut, bagi orang-orang, setiap anak Adam itu amalannya adalah untuk dirinya, ataupun dirinya yang boleh lihat, boleh menilai. Tuan-tuan solat, tuan-tuan boleh rasa solat tuan-tuan betul ke tak betul. Tuan-tuan boleh nampak solat kita ni betul ke tak betul. Daripada mula kita ambil wuduk sampai kita bagi salam, betul ke tidak, tunggang langgang ke tidak, awal waktu ke, hujung waktu ke, tengah waktu ke, luar waktu ke. Maka kita boleh nilai untuk kita. Adapun puasa, kita tahan lapar dahaga je, kita tahu. Tahan lapar, tahan dahaga daripada lepas orang azan subuh sampai orang azan maghrib, maka kita makan. Maka apa yang kita boleh nilai? Manusia hanya boleh nilai dia rasa lapar. Rasa lapar itulah antara tanda orang puasa. Lapar. Mustahil orang puasa tak lapar. Saya tak lapar, Ustaz. 70 tahun saya puasa dah. Puasa ni bukan susah benar. Dan puasa tu hakikat dia lapar. Kerana kalau tengok dalam istilah pengertian puasa itu adalah menahan diri daripada makan dan minum. Maka tahan diri daripada makan dan minum yang merupakan fitrah kita, makan. Colik mata makan, masuk pukul 9 makan, masuk pukul 2 boleh makan, masuk pukul 2 ada makan ringan, masuk pukul 4 makan borek sikit, masuk pukul 8 menterdarah, makan. Sebab kita ni fitrah kita makan. Tapi bila sampai kepada perintah Allah Ta'ala supaya kita tahan ni tak payah makan, maka confirm lapar. Tapi apakah hanya sekadar kita menilai lapar dan dahaga itu adalah nilai puasa kita? Lepas tu Nabi sebut, kam min sha'imin, berapa ramai orang yang puasa, dia tak dapat apa illa melainkan al-ju' wal atash, dapat lapar, dahaga, konek je. Kerana dia menilai puasa itu hanya sekadar tahan makan, tahan minum, rasa lapar, tu saja dia tahu.
Dalam ni disebut, dia kata fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sebab dia berkait. Orang puasa ni dia berkait dengan amal lain. Dia berkait dengan perintah Allah yang lain. Dia kena puasa, dia kena semayang juga. Kalau dia puasa, dia tak semayang. Tonton bayang ginilah, orang yang puasa dia tak semayang. Dia puasa kerana dia minta keampunan, dia patuh perintah Allah. Allah boleh ampunkan dosa dia. Dalam pada masa yang sama, dia tinggal kefarduan yang sama dia punya perintah dengan puasa. Jadi apa nilai puasa dia? Puasa dia sah. Kita tak boleh khabar orang tak semayang puasa batal, tak ada. Kalau macam tu ramai yang tak puasa. Sebab apa? Pakai-pakai tak semayang batal puasa. Perkara yang membatalkan puasa dalam tu tak ada meninggalkan solat, tak ada. Tetapi orang yang meninggalkan solat itu dia memberi kesan kepada puasa dia. Wa iyazubillah, takut kita jadi macam tu. Ponek kita puasa ni tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ni, dia kata, dan puasa itu aku yang akan memberi ganjaran. Di akhir hadis itu ada disebut tentang kegembiraan kepada orang yang berpuasa itu ada dua. Satu, orang tu dia gembira ketika dia berbuka kerananya ada bondo dia nak berbuka. Kita ni tuan-tuan ni banyak, adalah ringgit sikit, adalah harta sikit. Mana buat nak buka puasa tu dah tak ada masalah. Suka tak tuan-tuan? Kami suka mak-mak. Ada tak orang yang tak ada bondo nak berbuka tuan-tuan? Ada. Sedih tak tuan-tuan? Sedih lah. Kerana lawan pada gembira ketika berbuka tu adalah sedih. Lawan kepada orang yang gembira berbuka kerana ada bondo nak berbuka adalah sedih kerana tak ada bondo nak berbuka. Ada tak orang diuji macam tu? Ada. Kita tuan-tuan alhamdulillah dapat kita faham hadis ini. Oh, suka dapat buka. Satu. Yang kedua, suka orang yang berpuasa ini kerana nampak bila bertemu dengan Allah besok ada pahala puasa Berapa tahun puasa? 40 tahun. Ada tak 40 tahun tu? Ada rupa dalam amalannya, ada. Maka gembiralah dia. Yang kita risau buka-buka buku amalan tak ada amalan puasa. Sudah. Yang tu jadi masalah kepada orang yang berpuasa tadi. Maka benda ini disebut dalam hadis ini sebagai dorongan untuk kita yang berpuasa ni. Saya puasa, tuan-tuan puasa, tuan-tuan usaha puasa, saya pun usaha puasa, dan kita nak supaya Allah Ta'ala kira puasa kita ni, dinilai puasa ni. Maka diletakkan dalam hadis ini juga ada beberapa larangan. Itu di antara dia sahaja. Antara dia sebut, janganlah kamu cakap bondo-bondo kotor, jangan kamu bergaduh, jangan kau mencela orang, jangan kau mencaci orang, jangan manjang-manjangkan fitnah, jangan mengumpat orang. Mana ni benda-benda yang lebih berkait rapat dengan mulut kita yang tempat kita tahan makan tadi. Ini belum soal menahan diri perkara-perkara yang lain. Ini tahan diri benda yang tempat yang kita boleh tahan makan tadi tu. Tempat lidah kita rasa makanan tu, tempat tu juga kita kena tahan supaya tak cakap, tak buat benda yang datang daripada mulut yang menahan puasa tu tadi, menahan makan tu. Jadi bila kita faham, dapat kepahaman itu bahawa puasa ini adalah satu tugas yang memerlukan kekuatan untuk kita. Boleh juga saya ambil kekuatan daripada solat itu membantu kekuatan kita untuk berpuasa. Kekuatan dari puasa itu tadi membantu kita untuk kuat untuk solat. Kalau tuan-tuan fikirlah, dahlah siang kita puasa, siang kita puasa ponek tuan-tuan. Kalau makan pun biasa orang lepas makan ni dia buat apa tuan-tuan? Dia akan rehat. Dia rehat ni biasa dia duduk atas kursi malih ataupun dia baring rehat. Itu biasa orang rehat. Tetapi ada dalam anjuran agama kita ataupun ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu siang kita berpuasa, malam kita tambah amal pula.
Allahu Akbar. Malam tu kita tambah amal. Waktu kita pula bersiap-siap solat maghrib, lepas solat maghrib, solat isyak, lepas solat isyak kita berapa tuan-tuan? Ramai tarawih. Bila kita tanya kenapa tarawih ni? Ustaz, dalam puasa, kalau sekadar kita faham tarawih itu hanya sekadar bulan puasa yang boleh buat, bulan lain tak boleh buat, tuan-tuan, saya nak bagi bandingan satu tuan-tuan. Di antara tuan-tuan solat ba'diyah lepas isyak dengan solat tarawih itu, besar pahala solat ba'diyah tuan-tuan. Nak dibandingkan tarawih yang tuan-tuan buat tu dengan solat ba'diyah isyak tu, besar pahala ba'diyah isyak tu. Tapi kenapa kita buat tarawih tuan-tuan? Bukan sebab kerana benda tu boleh buat dalam Ramadan. Luar Ramadan kita boleh buat ya keqiamulan setiap malam. Tapi tanda pengabdian tu tadi. Kerana kita nak isi tanda syukur kita dalam Ramadan, selain daripada kita berpuasa, kita tambah amalan kita. Biasa kalau lepas isyak ni kita habis mayang isyak, kita solat ba'diyah, kita solat witir, kita dah agak rehat. Tapi poso tadi ponek kita pula berbuka poso, patut dah boleh rehat. Tak, kono ada iltizam ni nak tarawih ni, tak apalah, gagahkan juga, buatlah juga. Nampak kan? Rupa poso ni memberi kekuatan, tambah iman, kuat iman kita, maka kita pun solatlah tarawih. Jangan cerita saya sembahyang kat rumah Ustaz, saya sembahyang kat masjid, itu cerita nombor 2. Pokok buat ke tidak, usaha ke tidak. Yang mungkin tuan-tuan depan saya ni Allah Ta'ala dah gorakkan hati, dah bukakan hati untuk boleh istiqamah sembahyang tarawih. Maka yang kita nak ubah tadi ialah bukan solat tarawih kerana hanya ada dalam bulan Ramadan, tapi kerana ada kekuatan. Kekuatan tu datang pada mana tuan-tuan? Daripada puasa tadi. Bila puasa tak disulami dengan perkara maksiat, datanglah kekuatan. Betul? Bila kita puasa tadi, kita tambah dengan amal kebaikan kita. Kita ambil masa baca Quran, satu muka surat. Kita tolong orang rumah kita, komen rumah. Apa itu kita pula apa lagi? Bersedekah, tolong orang susah. Lepas tu kan dan okey nak puasa kan, cari pula mana keluarga yang susah, kita tajuk dia buka puasa. Maka kita seronok buat amal. Maka kekuatan itu kita bawa dalam solat sunat kita. Mau kita buat dalam keadaan seronok beribadah walaupun ponek. Jangan kobar beribadah tak ponek tuan-tuan, memang ponek. Jangan kata tak ada, saya okey minum extra jos. Tak ada, bukan masalah minum extra jos tu. Kita buat ibadah tu kuat tu bukan kerana kita makan benda, bukan. Tapi kerana hati kita penuh dengan iman, adalah kekuatan. Barulah kita solat itu Allahu Akbar. Aku solat ni tanda aku bersyukur. Sudah. Puncak solat itu bila tuan-tuan angkat takbir itu, solat ni bukan kerana apa-apa kecuali aku ni hamba bersyukur. Itulah dia puncak. Tuan-tuan sujud tu tanda syukur, itulah kita nak. Dan bondo ini datang, kekuatan ini datang bila kita buat sesuatu amalan itu tadi, ada betul ilmu sandar betul pada Allah Ta'ala, dan dia memberi kesan pada kita. Ya? Dan saya yakin tuan-tuan depan saya ni insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan. Solat fardu bertambah kekuatan, tuan-tuan tambah dengan solat sunat bertambah kekuatan. Di antara perkara lain yang boleh kita nak bawa juga berdasarkan hadis ini, bila disebut akan ada kegembiraan, tuan-tuan kena tambah satu lagi dalam Ramadan ini. Kerana Ramadan ini topik apa dia tuan-tuan? Dia panggil apa? Adalah satu madrasah untuk mengangkat karamah insaniah kita. Apa makna karamah insaniah tuan-tuan? Kemuliaan kita sebagai insan.
Nak angkat kemuliaan kita sebagai insan, bukan nak suruh orang label kita, oi dia ni makam tinggi, bukan. Tetapi dengan banyaknya kita ni bantu orang. Banyaknya kita nampak orang susah tak buka puasa, orang miskin, nampak orang tu, kita pergi dulu. Jangan tunggu institusi. Kita selaku insan rasa kesian satu. Yang kedua, kita ni, kita tengok jiran sebelah tak makan, kita ke rumah penuh meja, jiran sebelah nasi pun tak ada. Maka orang yang tinggi karamah insan, dia akan melihat orang yang dokek dengan dia, qarib dulu, jiran dia. Orang yang tinggi karamah insan, dia tengok kaum kerabat dia pula yang di sekitar dia. Makan ke tidak saudara dia ni, makan ke tidak abang dia ni, dan tahu adik dia susah ni, makan ke tidak ni puasa ni. Maka orang ini tinggi karamah insan dia. Nak tinggi karamah insan tadi, dia menghayati Ramadan itu bukan sekadar puasa, tapi dia nampak ini medan dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu hadis disebut Allah Ta'ala nilai, maka Allah Ta'ala yang memberi kemuliaan itu pada manusia tersebut. Kalau macam dalam Quran dia sebut tentang orang yang rajin bangun tahajud itu akan diangkat makam di sisi Allah Ta'ala, memang betul. Kerana memang waktu itu waktu dia dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala angkat darjat dia. Puasa ni pun sama. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Dan aku yang akan memberi balasan, aku yang akan menilai puasa dia. Bukan Pak Imam, ini puasa kau ni puasa 90% nya, 10% tu kau fit. Tak ada. Tak ada manusia boleh nilai kita. Kita boleh suruh anak kita puasa, bang puasa. Kita boleh suruh anak perempuan kita, kakak puasa. Kita boleh suruh budak anak bujang kita puasa. Kau dah balik ni puasa. Kang dia start motor keluar balik, Kang elok cergas, puasa. Dia boleh kau buat puasa. Tetapi untuk menghayati puasa itu, dan dia benar-benar tahu yang Allah Ta'ala lah yang menilainya, maka dia pun buat bersungguh-sungguh. Maka tuan-tuan buat, tuan-tuan bukan melihat diri tuan-tuan saja, kita nak angkat darjat karamah insaniah kita tu dalam keadaan dalam bulan Ramadan ini. Kita melihat orang di sekeliling kita. Hari ni ramai tuan-tuan orang tak berapa nak makan. Pak Ustaz masjid dah buat dah. Kita buat 100 pack, yang makan 20, yang lain semua tapau. Itu bukan urusan kita lah. Itu pentadbiran masjid kena urus lah. Walaupun realiti berlaku macam tu, maka tuan-tuan kena fikirlah cara lain. Semalam jumpa satu budak bawa isteri dia, bawa anak tak ada bondo nak makan ke rumah, kita bawilah barang, masaklah makan. Itu kita jumpa satu yang kalau kita cari selongkar dalam taman ni ko, taman luar ko, ramai. Walaupun orang dalam Ramadan ini suka bersedekah, alhamdulillah, kita memang puji amalan tersebut. Tahniah tuan-tuan siapa yang bersedekah ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lipat gandakan pahala kita. Tapi tuan-tuan carilah. Ada orang yang tersolid tu, kadang-kadang kita tak tahu, kan? Kita pun nak kadang-kadang nak bawi ni pun kadang-kadang kita nak cari juga yang orang lain pun tak tahu. Kadang masjid ni hari ni nama haji sekian-sekian, kita tengok tulis nama ni. Kalau dapat 3 hari ni cantik juga, straight nama 3 hari contoh. Dah mulalah tu. Mulalah setan cucuk tu. Setan tambah lagi. Setan bukan halang kita buat, dia kata tambah lagi. Tu yang daripada sehari jadi 10 hari, dia nama dia seorang lah. Supaya nampak nama dia di situ. Wa iyazubillah, jangan sampai macam tu pula. Yang kita nak ni, bila kita faham buat puasa itu Allah Ta'ala nilai, maka kita nak Allah Ta'ala sentiasa menilai, dan Allah Ta'ala menilai, dan kita sentiasa muhasabah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala benar-benar menilai kita. Jangan kita takut, Allah Ta'ala tak pandang pun amalan kita ni, Allah takut kita. Ya? Baik.
Jadi disebut juga dalam banyak yang hadis disebut di sini tentang Allah Ta'ala menggandakan amalan-amalan orang yang berpuasa ini. Dalam satu hadis yang lain disebut al-hasanatu ashrun, satu kebaikan digandakan 10. Wa azidu sayyi'ah wahidun, wa azidu, dan aku gandakan, wa sayyi'atu wahidah, dan kejahatan itu satu, dan satu kejahatan, wa amhuha, dan akan aku hapuskan, wa saumu li, dan puasa itu kepunyaanku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. As-saumu junnah, puasa itu adalah perisai min azabillah. Allahu akbar, puasa itu adalah perisai daripada azab Allah. Kami jannin silahi minathaif, dan puasa itu adalah perisai daripada sesaan Allah bagaikan senjata daripada sarang pedangnya. Pedang yang masuk itulah gambaran dia. Gambaran puasa melindungi kita daripada azab Allah, seksa Allah Subhanahu wa taala. Kan ada disebut tu kan, jaranglah kita dengar awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Walaupun di situ hadis tersebut adalah dibahaskan, cuma bukan 10 hari sahaja keampunan, sepanjang hari itu Ramadan tu keampunan. Orang yang bangun qiyamul lail, kan Allah Ta'ala gambarkan dalam hadis kursi itu, kalau dia minta keampunan, aku ampunkan dosa dia. Jangankan sehari Ramadan, 30 hari Ramadan kita minta ampun, Allah Ta'ala akan ampun. Sayang kita tak guna, ataupun kita tak ambil, tak robot peluang ini untuk minta keampunan Allah Ta'ala. Sayang Allah Ta'ala, rugi kita. Disebut dalam hadis yang lain, semua amal perbuatan anak Adam adalah untuk aku kecuali puasa. Nak cerita ada beberapa riwayat lain yang menyebut benda yang sama. Ada yang menyebut tentang amalan puasa itu semestinya Allah Ta'ala yang memberi nilai pada kita. Jadi tak boleh kita nak letakkan manusia yang menilai puasa kita. Bagus dia puasa, tak ada. Kita hanya boleh ambil manfaat apa yang kita boleh buat sepanjang Ramadan itu. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila masuk Ramadan dibukakan pintu syurga. Wa ghuliqat abwabul jahannam, dan ditutup semua pintu neraka. Wasulsilatis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ni pun kita biasa dengar juga. Bila tuan-tuan faham ataupun tuan-tuan dengar disebut wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu syurga. Orang yang menggambar, orang yang suka gambar, makna pintu syurga buka sekarang ni, bukan bermakna boleh masuk syurga waktu itu, tetapi nak dibagi tahu keampunan Allah Ta'ala itu seluas-luasnya. Wa ghuliqatil abwabu jahannam, dan ditutup rapat pintu neraka. Itu juga gambaran Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Dan Allah Ta'ala lindung kita pula. Wasul silati syayatin, yang puasa itulah yang akan melindung kita daripada syaitan. Kerana orang perut lapar ni tuan-tuan, barangkali dia nak buat satu benda tak elok ni tuan-tuan, dia mungkin berfikir 2-3 kali, tak baloi. Dia tengah puasa ni takkan nak buat maksiat, dia berbaloi kat situ. Orang yang perut konyang ni sentiasa terbabas. Orang yang perut konyang ini mudah syaitan nak buat kerja. Tapi orang perut lapar ni payah syaitan nak buat kerja. Sebab tu syaitan ni dengan orang perut lapar ni, dia tak ajak buat maksiat, tapi dia akan apa? Tadi biarlah nama kau banyak sikit belakang tu dah. Semayanglah lebih sikit biar orang nampak. Itu dah. Buatlah sedekah tu banyak sikit supaya orang nampak. Syaitan dia akan buat kat situ. Dia takkan halang kita, kerana dia pun tahu kelemahan dia pada orang yang berpuasa. Orang yang puasa ni dia lemah, tapi dia cucuk dengan cara buat satu amalan bukan kerana Allah Ta'ala, maka akhirnya ramai yang tergelincir wa iyazubillah. Jadi secara kesimpulan dia tuan-tuan yang boleh kita dapat daripada hadis ini, mungkin kita boleh tengok
Ada satu hadis yang cukup bagus untuk kita ambil. Disebut di sini as-salawatu khamsun wal jum'ah tu ila jum'atin wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Solat fardu yang 5, solat Jumaat sehingga Jumaat berikutnya, dan Ramadan hingga bulan Ramadan yang akan datang itu, yang berikutnya adalah penghapus dosa. Rugi orang tak semayang, rugi orang tak pergi semayang Jumaat. Lah, mungkin Covid ni terbatas lah. Kalau Negeri Sembilan ni tak ada masalah benar. Kalau pergi Selangor tu semayang luar pagar pun saya tengok. Dan dia kata, dan waktu adalah penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut selama dia mana tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat daripada hadis ini dan kita boleh menghindarkan diri daripada melakukan dosa besar. Aqul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.